Tiga أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، hadis yang ke-42 masih lagi dalam bab sabar. Wa'an Ibni Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sudah cerita tentang beliau dan tarikh sedikit banyak dulu. Dia di antara sahabat yang berkhidmat kepada Nabi SAW sepanjang hayatnya, dan dia orang yang pertama menguatkan bacaan Al-Quran. Orang yang pertama baca Al-Quran kuat-kuat depan Kaabah, itu kena pukul. Dia ni orang pertama, walaupun dia ni orang yang kecil, kita katakan kurus, kecil, tapi Nabi kata kaki dia sebelah tu lebih berat daripada bukit Uhud pada hari kiamat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu katanya, lamma kana yaum Hunain, ketika pada hari perang Hunain. Ini perang Hunain ni selepasnya, selepas Fathu Makkah lah. Lepas pembukaan kota Makkah, Nabi pergi ke Hunain, ya. Athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati. Nabi mengutamakan, Rasulullah mengutamakan sebahagian orang fil qismati, dalam pembahagian atau rampasan perang. Ya, mana Nabi tak bagi tak sama. Orang ni Nabi bagi banyak, orang Nabi bagi sikit, Nabi bagi sikit, Nabi tak bagi langsung. Ada juga. Sebab apa? Sebab di antara sana ada kami al-mu'allafatu qulubihim, orang yang berjinak hati dengan Islam dan lebih. Sebenarnya Nabi tarik dia kepada Islam. Bila dia seronok dia masuk Islam. Nabi nak bagi Islam dia tadi. Maka Nabi beri kepada Fa'aqfa al-Aqra' bin Habis 100 min al-ibil. Nabi bagi kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Hadis 42. 100 ekor unta dia seorang nak royakkan. Ini rampasan harta perang. Di mana peperangan tadi, para sahabat radhiyallahu anhum jadi kaya sebab di antara dia macam apa nama Abdullah bin Zubair al-Awwam, dia ni berpuluh juta dia punya harta dia. Dinar, duit. Semua ini hasil daripada rampasan perang dibahagi-bahagikan tadi kepada para sahabat. Itu. Para sahabat ni bila berlaku pembukaan mengalukan, maknanya dia dapat lah. Ni dapat 100 ekor unta, banyak ni. Kita kalau lembu lah 100 ekor lembu, kaya sangat. Jadi seekor lembu pun tak ada. Bukan dekat 10 kan. 100 ekor unta mahal pada lembu. Wa Uyainah bin Hisn mithla dhalika, Nabi bagi kepada Uyainah bin Hisn 100 ekor unta juga. Wa ata nasan min asyrafil Arab, dan Nabi beri kepada manusia, kepada orang-orang daripada pemimpin bangsa Arab. Asyraf maksudnya yang mulia lah, orang yang berpangkat daripada bangsa Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismati, Nabi mengutamakan mereka pada hari itu dengan pemberian harta rampasan. Nabi bagi. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, wallahi inna hadhihi qismatun ma 'udila fiha. Dia kata, demi Allah, pembahagian ini tidak adil padanya. Dia pertikaikan pembahagian yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ini protes Nabi ini, protes. Wa ma urida fiha wajhullah, ini bukan nak mengharapkan pahala Allah ni. Di mana dia protes Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia kata Rasulullah ni bukan nak pahala ni. Hari tu kurang ajar orang ni kan. Maka sahabat yang dengar dia kata ni, siapa yang dengar? Abdullah bin Mas'ud. Dia dengar kawan ni kata. Kawan ni kata belakang Rasulullah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku nak cerita kepada Rasulullah apa yang dia cakap tadi. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'tituhu, maka aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbartuhu bima qala, maka aku beritahu dekat dia apa yang kawan tadi kata. Ya. Fataghayyara wajhuhu, maka bila dah Abdullah bin Mas'ud bercerita dekat Nabi, kata orang tadi, dia kata ni pembahagian ni tak betul, tak adil. Rasulullah ni tak adil, itulah maksudnya. Maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'an kana hatta kana kasirfi. Maknanya as-sirfi makna di sini kata apa? Al-khalis lam yunsab bi ghairihi. Maknanya itu terjemah apa Ustaz? Kasirfi, kana kasirfi, berubah wajah Nabi SAW sehingga wajah Nabi tadi macam mana? Merah macam tu lah. Marah tadi kan? Marah. Kasirfi. Ha? Sini kesumbar dia panggil. Kesumbar apa dia? Merah macam warna. Warna merah. Merah muka merah padam macam tu. Merah padam macam tu. Merah Nabi ni orang sahabat kenal lah. Wajah Nabi ni marah ataupun suka, tengok wajah dia. Tengok Nabi ni suka, wajah dia berseri-seri kan. Tengok Nabi marah, wajah dia merah tadi. Thumma qala, kemudian Nabi kata, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Nabi kata, siapa lagi yang boleh berlaku adil kalau Allah dan Rasul tidak adil? Kalau Allah dan Rasul tak adil, siapa lagi yang adil? Maka Nabi marah tadi kan. Thumma qala, kemudian Nabi kata, yarhamullahu Musa, Allah merahmati Musa alaihi salam. Qad udhiya bi aktsara min hadha, dia telah disakiti lebih daripada ini. Fa sabara, maka dia bersabar. Nabi Musa alaihi salam kan pokok Bani Israel ni kata dekat dia macam-macam. Gitu. Dan dia tolong selamatkan mereka, maknanya bawa mereka terlintas laut apa semua. Tapi bila dia ajak, mereka tadi ikut apa perintah Allah. Allah suruh masuk tadi dalam keadaan Mesir, dalam keadaan sujud kan. Allah suruh mereka pergi perang daripada kata Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi engkau dan Tuhan kau perang, kami inna hahuna qa'idun. Kami nak duduk di sini, kami tak wabi. Kan lepas tu mereka pula kata sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami ingkar. Mantap buat Bani Israel. Dia pun menyakiti Nabi Musa alaihi salam, tapi Nabi Musa ni penyabar, sabar. Faqultu, kata Abdullah bin Mas'ud, la jaram la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan. Dia kata kalau macam ni aku tak mau cerita dah apa-apa kat Rasulullah. Kan? Rasulullah jadi macam hati dia tak seronok lah. Rasulullah SAW kan bila sampai cerita yang macam tu dekat dia, tak seronok lah. Mana orang tadi kan, dia kata macam tu. Baik, apa dia pengajaran daripada hadis ini? Bab sabar kan. Bab sabar Nabi sebut dia kan, perkataan sabar tu kan. Nabi kata Allah merahmati Nabi Musa, dia telah disakiti lebih dari ini dan dia bersabar. Baik, pengajaran hadis mana harus mengkhususkan pemberian kepada sebahagian orang, tidak kepada sebahagian yang lain. Apabila imam dia melihat masalah ni maknanya muslihat yang tentulah untuk kebaikan Islam. Apabila ketua dia tengok maknanya dia kata ni kena bagi lebih sikit sebab dia ni baru berjinak dengan Islam, ataupun dia baru berjinak dengan sunnah, maka kita muliakan dia lebih sikit lah, kita bagi lebih sikit. Ini ikut ketua lah, macam nak buat. Jadi kita sebagai pengikut ni, kita taat lah apa yang diputuskan oleh ketua, tanpa kita maknanya mempertikaikan ataupun kita protes lah gitu. Baik, di antara siasah syar'iyah, ini maknanya politik syariah. Politik syariah ni nak tarik orang kepada Islam ni kan, nak tarik orang kepada Allah Ta'ala ni kan, ialah kita pergi cari ketua-ketua dulu yang mempunyai pangkat di kalangan masyarakat. Bila kita dapat ketua, orang bawah pun kita mudah dapat lah. Kita kata macam peristiwa ni lah, sahabat yang dihantar
ke Madinah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nabi hantar dia sebagai wakil Rasulullah SAW untuk ajar Islam, ajar Al-Quran kepada orang Madinah kan. Dia pergi ke tempat ketua-ketua tu, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Khudair, di situ kan. Jadi bila ketua masuk Islam, yang lain macam kisah Usaid bin Khudair kan, As'ad bin Zurarah, dia bila dia dengar kata sebelum Islam lah ni, dia dengar Mus'ab datang ke Madinah untuk ajar Islam. Jadi ketua, dia datang, dia marah kepada Mus'ab. Kenapa kau datang ke tempat kami, ke negeri kami? Kau membodohkan Tuhan-Tuhan kami, kau membodohkan orang-orang yang bijak di kalangan kami. Pergi, dia kata. Maknanya kalau kau nak selamat, kau pergi dari sini. Dia kata kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab tenang je, orang muda, tapi dia orang yang tenang. Dia kata awal tajlis wa tasma'. Kan? In qabilta amrana, kalau kau boleh terima urusan kami, ajaran kami, alhamdulillah. Kalau kau tak terima, kami akan pergi. Kata Mus'ab. Dia pun laqad ansafta. Kau cakap betul juga. Maka dia pun duduk. Mus'ab pun cerita, baca ayat Quran, cerita Islam gini. Kami dulu orang jahiliah jadi bunuh anak-anak kan semua kan. Bila Rasulullah datang gini. Maka wajah dia, aku dapat kenal Islam melalui wajah dia, kata. Wajah dia semakin berseri wajah dia. Nak marah tadi jadi seronok kan, macam nak tahu. Dia kata, macam mana nak buat kalau nak masuk agama ni? Kan? Maka Mus'ab kata pergi mandi, kemudian datang mengucap 2 kalimah syahadah. Dia pun pergi mandi, datang mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata di belakang aku ada kaum tu ramai. Aku akan bawa dia kepada Islam. Sekarang masuk Islam, sekarang beda dakwah. Baik kan? Kita Islam keturunan seorang pun tak ada kita dakwah. Seorang pun tak ada kita dakwah. Kampung kita satu kedai Cina. Satu kedai ya, sebuah kedai Cina. Dia buatkan kita sampai 30 tahun. Siapa mencerita Islam kan? Kenapa begitu waktu dalam tadinya? Kenapa kemana jadi? Maknanya kefahaman kita tentang Islam je lah. Kita Islam faham, kita Islam ni turunan. Ataupun kita faham Melayu tu adalah Islam, dan Islam itu adalah untuk orang Melayu. Kita faham macam tu kan? Jadi maknanya nak cerita dia pun balik. Bila dia balik sampai di kampung ni, dia panggil semua kaum dia. Maknanya dia kata sesungguhnya sejak daripada waktu ini kan, haram aku bercakap dengan orang-orang lelaki di kalangan kamu dan orang-orang wanita di kalangan kamu sehingga kamu masuk Islam. Aku akan cakap dengan dia. Pada petang tu semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Kabilah di Madinah kan, maknanya ketua masuk Islam, yang lain pakai ikut masuk Islam. Kita ni bila dapat angkat ketua, kita kata je lah contoh dia masjid Kubu Gajah. Kita ada pengurusi kita, Haji Mano sunnah kita. Jadi dia kontrol dia lah, ustaz semua dia punya ustaz yang belajar sunnah di masjid itu. Alhamdulillah. Ini pengajaran kita dapat. Lepas tu kita pula try di surau ni. Surau kita ada semayang ni. Kita bukan apa kita nak sampaikan Islam, semuanya kita try and error je lah. Tapi kita tak betul asal. Bangun ni dulu hantar ustaz, dapat tak YouTube yang Facebook tu dihantar yang ustaz, apa nama tu? Ustaz Sabun. Oh, di Indonesia kan? Tengok. Tengok kan, tengok. Contoh kan, macam mana dia pergi? Dia pergi dah. Orang panah dia kan? Ketua suku, ketua suku tu yang tombak dia. Tapi yang peliknya, orang yang tombak dia tu bawa dia pergi hospital juga. Dah sihat, pergi pula. Pergi tu ramai masuk Islam. Tapi dia, Allah uji dia di penjara kan? Penjara kenapa? Sebar Islam tanpa izin pun. 3 bulan, lepas tu masuk penjara pula 6 bulan lah. Macam tu lah nak dakwah Islam tadi kan. Berapa-ribu kan? 100 suku lebih yang masuk Islam. 2,000 orang lebih macam tu lah. 3,000 lebih. Tengok macam mana tadi kan. Kita ni itulah berapa banyak pahala dia dapat. Nabi kata kalau seorang ikut kita, dia masuk Islam melalui kita, lebih baik daripada kita memiliki unta-unta merah. Unta-unta merah ni mahal, juta harga. Payah, dia payah dapat unta kulit merah. Lebih baik daripada unta
merah kalau seorang dapat hidayah. Dia konsep sini Ustaz, konsep sini dari segi okeylah kita katakan kafir, betul lah kafir, katakan agama lain tu dengan orang Islam yang syirik, ada beza tak masuk? Kalau sama tadi beza. Sama lah. Pasal dia kira kafir, kita bukan syirik kafir kan? Ya. Lebih kurang kita buat sini. Ya, macam tu lah. Sebab amalan-amalan syirik tadi banyak kan yang boleh. Mana sebab tu dalam surah Yusuf ayat 106 apa ya Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak ramai di antara mereka yang beriman kepada Allah, tapi yang ramainya adalah musyrik. Dia mengaku dia Islam tapi syirik dengan Allah Taala. Kita rasa kita Islam je. Kita rasa kita Islam. Tapi maknanya kita dah menyebutkan Allah Taala tadi kan. Dengan minta kepada selain Allah semua puja kubur, minta pada kuburan. Sini kau tak faham saat sini amal. Masalah syirik ni. Dia pun dah ingat ada syirik tak ada dah dia kata. Syirik tak ada dah. Islam ada syirik. Dia pun faham tentu. Macam ni. Baik. Kemudian pengajaran lagi kita kena tahu bahawa setiap zaman ada musuh-musuh bagi para nabi dan musuh-musuh orang-orang yang mengikut para nabi. Itu dia. Yang mana musuh-musuh yang sentiasa akan mencaci, mencela, menyakiti lah orang-orang yang mengajak kepada ajaran para Anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita nak ajak orang kepada Allah Ta'ala, nak ajak orang kepada Islam, nak ajak orang kepada sunnah, jangan kita sangka orang akan tabur bunga dekat kita, orang hampa kapek merah kat kita, tak. Dia berbual duri pun jalan kita. Mana mesti kita kena uji. Mesti kita kena uji. Wah, kita kena ajar lah masuk penjara ni, biasalah kita kata kan. Masuk penjara ni bukan kita fikir aku penjara siapa? Penjara aku bukan nak buat salah apa pun. Tapi kalau kita nak sampaikan yang benar, yang tulis, kita nak ajak kepada agama yang tulis itu, orang tak puas hati. Timbullah fitnah. Macam-macam fitnah daripada orang yang dia menghalalkan cara tadi. Matlamat menghalalkan cara. Dia matlamat dia nak sekat kita daripada menyampaikan dakwah Quran Sunnah tadi kan. Dan dia halalkan cara iaitu memfitnah kita. Dia tahu fitnah tu dosa haram. Tak boleh fitnah orang. Tapi dia buat kenapa? Dia nak sampai matlamat dia, apa cara pun dia akan gunakan, walaupun cara dengan cara yang haram. Dia fitnah. Sebab tu berlaku pada para ulama ni semua kena. Ya kan? Imam Abu Hanifah kena uji juga kan. Imam Syafi'i pun kena uji juga. Di fitnah dia. Sampai daripada Yaman tu heret pergi ke Iraq sana kan. Hampir dipancung lahirnya. Tapi hampir dipancung. Harun Rashid kan. Harun Rashid dah semua dah. Idrib unuqa, pancung lahirnya. Dah semua dah. Tapi dia kata Wahai Amirul Mukminin, dia kata tunggu dulu, dengar saya cerita dulu, cakap. Dia ni orang pandai cakap, pandai berhujah, Imam Syafi'i. Jadi maknanya Harun Rashid dengar penjarakan dia. Kurang sikit lah, tidak pernah pancung. Kawan sebelum itu pancung. Itu dia cerita dia. Jadi maknanya Imam Ahmad pun kena macam tu juga. Ibn Taymiyah pun kena macam tu juga. Al-Bani pun kena macam tu juga. Penjara. Jadi macam tu. Jadi Allah uji lah, Allah uji. Ustaz kita, Ustaz Rasul semua tu kena penjara juga. Kita nak cerita, nak bawa ajak orang kepada keturunan agama ni macam tu lah. Nak ajak orang beramal dengan Islam, ikut kaedah yang dibawa oleh Nabi SAW. Mesti kita mengalah. Jangan kita sangka orang puji kita, jangan kita sangka orang akan sanjung kita. Para Anbiya alaihi salatu wassalam banyak yang dibunuh. Kan? Kebanyakan dibunuh oleh Pak Bani Israel. Itu. Kenapa? Nak bawa agama yang tulis. Tapi kalau kita cerita bawa cerita bid'ah, cerita yang tak nak ajar agama, tu orang suka. Tu orang mari. Sebab apa? Sebab syaitan tadi. Syaitan tadi bagi semangat. Sebab macam kita baca semalam lah, bahawa ahli bid'ah ini lebih dikasihi oleh iblis daripada ahli maksiat. Kerana ahli maksiat dia tahu bahawa itu dosa. Dia buat kerana nafsu dia, kemudian dia akan bertobat. Dia akan tinggalkan maksiat, dia bertobat. Dia tahu benda itu salah. Tapi ahli bid'ah, dia yakin benda itu betul. Dia akan mempertahankan apa yang dia buat tadi kan. Kenapa? Kerana keyakinan benda itu adalah betul.
Betul maknanya. Jadi ahli bid'ah ni sangat bahayalah undukan dia. Sebab dia yakin benda tu dia akan mempertahankan amalan bid'ah ni tadi kan. Kita memanglah dalil dan hujah yang macam mana pun kalau dia tak ada tunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala, memang dia tak dapat lah. Itu sudah dah. Kemudian di antara pengajaran lagi wajib menasihati kerana Allah dan kerana Rasulnya dan untuk orang-orang beriman. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi tahu Nabi boleh nasihat kepada orang-orang beriman tadi, jangan buat macam ni kan. Tapi dia tengok bila Nabi dah marah macam tu, dia takut tak mau cerita orang ni. Gitu kan. Dia ingat tak apa-apa, dia ingat Nabi akan cerita nasihat itu, tapi Nabi marah. Jadi maknanya lagi pengajaran hadis, tindakan para anbiya alaihi wassalatu wassalam ketika mereka disakiti ialah memberi kemaafan macam tu sajalah. Kalau ikutnya Nabi kata boleh ni munafik di mana kan, mana boleh ditimpakan hukuman pada dia lah kalau ikut sebab dia ketua kan. Dia ketua, ikut suka lah buat apa. Yang itu. Orang yang protes pemerintah ni, protes pemimpin ni maknanya itu hak pemimpin lah nak jadi nak jatuhkan hukuman kepada dia. Kan? Nabi sallallahu alaihi memberi maaf. Beri maaf. Macam Nabi Musa alaihi salam. Kemudian lagi pengajaran hadis. Nabi SAW ni mencontohi para anbiya sebelumnya lah. Kan, iaitu memberi kemaafan. Maafkan. Kemudian lagi pengajaran hadis, Rasul ni adalah manusia. Dia ni berasa hati macam mana manusia ni berasa hati juga. Dia bukan malaikat, dia manusia. Jadi kalau orang perli dia, orang sindir dia, orang kata dekat dia macam ni, kalau orang kata kita tak adil kan, kita berasa macam mana? Kita marah kan? Itu. Jadi Nabi SAW ni adalah manusia biasa. Jadi para sahabat ni mengetahui kemarahan Nabi ataupun Nabi suka melihat wajah Nabi lah. Nabi marah tadi kuat merah kan. Kalau Nabi suka tu berseri-seri wajah dia SAW. Cerita dia. Baik. Kemudian pengajaran hadis lagi, manusia yang paling adil dan manusia yang paling takut kepada Allah Ta'ala kan, adalah para Rasul dan Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itu orang yang paling kenal Allah Ta'ala. Para Anbiya dia punya orang yang paling kenal Allah, maka dia pun adalah orang yang paling adil dan paling takut kepada Allah. Sebab itu di kalangan manusia ni yang paling takut kepada Allah di kalangan manusia selain para Rasul adalah orang ulama. Ulama yang beramal dengan ilmu, dia adalah manusia yang paling takut kepada Allah selepas para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik, hadis seterusnya dalam bab sabar lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fi dunya. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki dengan hamba-Nya kebaikan, ajjala lahu, Allah akan segerakan baginya al-uqubah, siksaan, balasan keburukan di dunia. Jadi kalau kita tengok orang tu kan nasib tak baik selalu, sebenarnya baik untuk dia. Kan, kita ni nasib tak baik, hari ni nasib tak baik saja. Tayar banjir, lepas tu keluar masjid pula, kasut hilang. Balik rumah pula tengok, Allah, pintu rumah kena pecah pula. Tayar ni nasib tak baik lah. Kan, sampai orang kata hang ni nasib tak baik, dia kena mandi bunga ni. Bagi buang sial. Satu musibah pula. Kan? Jadi sebenarnya musibah mari macam-macam. Orang yang Allah nak kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan segerakan siksaan ataupun balasan ke atas seseorang tadi lah. Macam tu. Memanjang yang sakit, demam sakit, macam mana? Ujian. Jadi ujian itu. Maknanya Allah kita fikir orang balik dosa, kita fikir otak kita fikir. Ya. Jadi maknanya Allah nak cuci tu. Allah nak cuci dosa-dosa kita tadi kan.
apa yang kita buat tadi. Sebab kita manusia ni mana ada sunyi daripada dosa. Tak kira lah siapa pun, ustaz lah siapa pun, mana dia salah dosa. Kecuali para anbiya, alaihi salatu wassalam, mereka ni maksum, ya, Allah Ta'ala dah jaga daripada. Wa idza arada Allah bi'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki dengan keburukan untuk seseorang hamba-Nya, amsaka anhu bi dhanbihi, Allah biarkan dia buat dosa. Okey je, kan? Berzina okey ya, mencuri okey ya, menipu orang okey ya, sihat ya, tak sakit apa pun. Sejak 30-40 tahun tak pernah demam panas, tak pernah. Dia dah rasa kata Allah sayang lagi. Tapi semayang pun dah. Meniaga ni jadi selalu. Meniaga ni kan, untung ni kira rasa tiga kali lipat daripada modal meniaga. Tak semayang. Jadi maknanya dia sangka, aku tak ada dosa tengok. Kan? Aku tak semayang pun okey ya. Tengok orang semayang tu naik basikal, motor buruk ya. Di bawah waktu pergi surau naik motor buruk, bukan ada kereta pun. Kalau ada kereta pun, kereta bersedung. Ya. Karat sini kan. Exhaust buat asap hitam. Kan? Aku yang atas semayang tengok. Di rumah aku dah berbuah kereta. Rumah aku macam mana tengok. Aku tak semayang. Itu cerita dia. Jadi ini Allah nak keburukan untuk dia. Idza aradallahu bi'abdihi syarra, bila Allah nak keburukan kepada seseorang hamba, amsaka anhu bi dhanbihi. Allah buat tak tahu ya dengan dosa yang dia buat. Dia pun terusan macam Firaun, kan? Tapi last dia teruklah dia kan. Mati lemaslah. Jibril kata ketika dia nak sebut nak mengucap tadi kan, aku sumbat lumpur dalam mulut dia macam tu kan. Tak boleh nak kata. Bantu surah Yunus ayat apa tu? Satu ayat Allah. Dia kata bantu macam mana? Aku beriman sebagaimana